Hai semua, di sini saya akan berkongsi adakah ASB Financing masih berbaloi dengan pengisytiharan dividen 5% baru-baru ini. Anda bersama saya, Mr. Strawberry, penasihat kewangan anda. Persekitaran kata faedah rendah berlaku di merata dunia, termasuklah di pasaran Amerika Syarikat dan Eropah, bukan hanya di Malaysia. Dari segi pulangan, dividen ASB adalah tinggi jika dibandingkan dengan penanda aras yang sama, iaitu simpanan tetap di institusi kewangan ataupun bank. Dividen ASB diisytiharkan pada 5% manakala purata kadar keuntungan bank adalah 3.5% pada tahun 2021. Di sini saya ingin berkongsi pengiraan ASB Financing berdasarkan 3 andaian berikut. Yang pertama adalah pembiayaan berjumlah RM100,000 selama 30 tahun. Yang kedua dengan andaian dividen 5% setiap tahun. Dan yang ketiga adalah kadar untung bank adalah sebanyak 3.5%. Dengan ini, bulanan pembiayaan ASB anda adalah RM552 setiap bulan. Ini adalah termasuk dengan insurans PRTT. Di bahagian yang pertama ini, saya akan berkongsi dengan anda cara pengiraan prinsipal pembiayaan ASB. Dengan menggunakan contoh pembiayaan sebanyak RM100,000, kadar keuntungan bank 35% dan pembiayaan sepanjang 30 tahun, ini saya masukkan contoh insurans. Pada bulan yang ke-60 ataupun pada tahun yang ke-5, prinsipal kita akan berkurang daripada RM100,000 menjadi RM89,000. Ini adalah hasil daripada bayaran bulanan kita sebanyak RM552 setiap bulan. Pada tahun yang ke-10, prinsipal kita akan berkurang menjadi RM77,427 daripada RM100,000 pembiayaan ASB kita. Pada tahun yang ke-20, prinsipal kita akan berkurang daripada RM100,000 menjadi RM45,412.03. Tahun yang ke-30, baki prinsipal kita adalah SIFA ketika kita telah menyelesaikan pembiayaan ASB, dan sijil penuh RM100,000 akan menjadi milik kita dan akan dimasukkan ke dalam akaun ASB anda. Di bahagian yang kedua ini, saya akan mengajar anda cara pengiraan dividen tercompound jika anda tidak pernah mengeluarkan dividen daripada akaun ASB anda. Jika anda tidak pernah mengeluarkan dividen anda selama 5 tahun, dividen yang terkumpul adalah sebanyak RM27,628.16. Anda akan mendapat nilai serahan sebanyak RM37,000 jika anda menyerahkan atau membatalkan sijil pembiayaan ASB anda. Pada tahun yang ke-10, dividen terkumpul adalah RM62,889. Manakala jika anda menyerahkan sijil, anda akan mendapat RM85,461. Pada tahun yang ke-20, dividen anda yang terkumpul adalah sebanyak RM165,000 dan nilai serahan adalah RM219,000. Jika anda langsung tidak pernah mengeluarkan dividen, jumlah yang akan anda dapat sepanjang 30 tahun adalah RM432,000. Pelaburan menggunakan pinjaman ASB masih lagi satu pilihan yang baik. Disiplin adalah kunci utama dalam simpanan menggunakan pembiayaan ASB. Kuasa dividen tercompound adalah lebih berbaloi dan berimpak besar dalam jangka masa yang panjang. Kita perlu fokus dengan matlamat asal kita dan membuat pembiayaan ASB. Kalau boleh, jangan usik dividen tersebut sebab semakin tinggi amount yang dilaburkan, maka semakin tinggi kadar dividen yang akan kita dapat. Inilah yang dipanggil compounding of interest. Kesimpulannya, pembiayaan ASB masih menguntungkan jika kadar dividen adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Belajar dan fahamilah pembiayaan ASB dari penasihat kewangan anda. Sekian,
Terima kasih. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi nombor yang tertera.